Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak semua kita membaca doa mula belajar dan penenang hati. Okey, semua tadah tangan dipandang dada dan pandang ke tapak tangan. Siapa yang tidak hafal lagi boleh ikut Ustaz sekali baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasanku, dan lepaskanlah segala singkulan dari lidahku supaya mereka faham akan perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Okey, selesai baca doa. Okey, apa khabar semua? Sihat? Ustaz harap semua di rumah dalam keadaan yang sihat untuk memulakan tahun 2021 ini dengan belajar dengan bersemangat sekali, insya-Allah. Okey. Pada kali ini Ustaz akan mungkin ada yang tak kenal lagi Ustaz. Ustaz Luqmanul Hakim. Ustaz Luqmanul Hakim. Okey, Ustaz akan mengajar untuk subjek akhlak. Okey, semua nampak ya? Subjek akhlak tahun itu Ustaz yang akan ajar. Saya semua dah ada buku ni. Okey. Sudah ada buku ni untuk mulakan pelajaran kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan pembelajaran kita. Okey, pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat yang pertama. Surat yang pertama, iaitu pelajaran yang pertama. Pada tajuknya adalah adab menziarahi orang sakit. Okey, siapa yang kat sini pernah menziarahi orang sakit? Tak kisahlah keluarga ke, kawan-kawan ke. Okay, hari ini kita akan belajar kenapa macam mana adab-adab kita untuk menziarahi orang sakit. Setiap benda dalam Islam perlu ada adab. Jadi kita orang Islam ada adabnya apabila kita menziarahi orang sakit. Okey, kita tengok. Yang pertama, Ustaz terangkan dulu objektif kenapa kita akan belajar adab menziarahi orang sakit. Okey, yang pertama, bila dah belajar ni, kita akan tahu menyebutkan adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Yang kedua, membaca dan menghafaz dalil menziarahi orang sakit. Membaca dan menghafaz doa menziarahi orang sakit, insya-Allah. Okey, pertama sekali Ustaz akan mulakan belajar kita adalah adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Okey, adab-adab yang pertama adalah dalam buku ada banyak, Ustaz pilih 5 lah, yang mana yang mudah untuk pelajar-pelajar, murid-murid semua mudah ingat. Okey, yang pertama, memilih waktu yang sesuai. Okey, bila kita nak menziarahi atau datang rumah orang, kena pilih waktu yang sesuai. Jangan pilih malam sangat atau siang sangat. Maksudnya waktu yang orang tidak sibuk, tak ada buat kerja lain kat rumah, lapang lah maksudnya. Yang kedua, memindikkan waktu ziarah. Maksudnya jangan lama bila ziarah orang. Cukup ziarah, tanya khabar, dah. Okey, jangan lama-lama sebab dia ada. Okey, yang ketiga, kata-kata yang baik-baik, jangan cakap yang dalil yang kosong, supaya hati dia tenang, dia tak menyisah. Okey, yang keempat, berkata suara yang lembut dan sopan. Okey, kita sebagai umat Islam tak kisahlah kita menziarahi, kita tak menziarahi, kita bila berkomunikasi dengan orang ataupun bercakap dengan orang, kita kena lembut dan sopan. Melambangkan Islam itu baik. Okey. Okey, yang terakhir adalah mendoakan orang-orang sakit agar cepat sembuh. Okey, apabila kita mendoakan orang,
insya-Allah orang tu pun akan mendoakan kita, dan Allah suka dengan orang yang mendoakan saudaranya yang lain. Sekejap lagi kita tengok apa kelebihan. Okey, seterusnya ini Ustaz nak dalil ni semua hafal. Okey, tak apa, tahu panjang doanya, dalilnya panjang, tak apa, hafal perlahan-lahan insya-Allah boleh. Okey, ni dalilnya adalah hadis hadis daripada sahabat Nabi, ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu billahi nadahu munadin tibra wa qada mumashaka wa tawawwa'ta minal jannati manzala." Maksudnya, sesiapa yang mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudara seagamanya, maka malaikat berseru kepadanya. Okey, malaikat akan cakap kepada orangnya, "Baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga." Okey. Maksudnya kat sini, siapa yang menziarahi orang sakit ataupun jenguk ke kan, malaikat akan berdoa kepada kita supaya kita, perjalanan kita akan ditempatkan ke dalam syurga. Tak kisahlah apapun berkaitan dengan diri kita, malaikat akan mendoakan kita supaya kita dimasukkan ke dalam syurga. Riwayat Tirmizi. Dia dapat, tak apa, hafal slow-slow pelan-pelan insya-Allah. Okey. Seterusnya, okey, doa menziarahi orang sakit. Okey, yang pertama, okey, apa doa dia? Ini hadis juga. Tapi walaupun hadis, dia boleh dijadikan doa. Okey, kita baca ramai-ramai, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sadaqallahu amin ya rabbal alamin. Okey, maksud doanya, wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkan sakitnya, sembuhkanlah dia. Engkau Tuhan yang menyembuhkannya, tidak yang menyembuhkan melainkan Engkau, dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dapat okey. Ya. Fadilat berhadap ketika menziarahi orang sakit. Okey, fadilat ini maksudnya adalah kebaikan. Kebaikan kita dapat. Okey, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa yang menjadi orang sakit, Allah dan Rasul suka dengan kita, sayang. Yang kedua, dapat ganjaran pahala daripada Allah. Segala benda baik buat di dunia ni, Allah akan bagi ganjaran pahala. Bila buat pahala, masuk syurga. Okey, yang ketiga, mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, yang keempat, dimurahkan rezeki oleh Allah. Yang kelima, menggembirakan pesakit. Ini bawahnya macam tak nampak, kita baca menggembirakan pesakit. Okey, bila kita melawat dari orang sakit, dia akan berbeza. Ada orang rawat dia, cuba kita, ada orang yang ambil tahu tentang kita, tanya kita sihat ke tak, kan, kita seronok. Okey. Yang terakhir, akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Okey, yang pertama, tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Segala benda yang baik ataupun tidak baik, orang tidak suka langsung, murka. Okey, yang kedua, tidak mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat rahmatnya, bahaya tau. Jangan minta. Yang ketiga, menyusahkan hati pesakit. Dan susah hati bila kita tak ada adab. Maksudnya cakap benda tak elok, kan tadi kita pun cakap benda elok. Jangan cakap benda tak elok. Yang terakhir, menggoreskan hati keluarga pesakit. Jadi kita nak dapat semua ni, elakkan tidak beradab. Maksudnya dengan adab-adab yang kita belajar tadi. Okey. Okey, Ustaz harap semua dapat apa yang Ustaz ajar pada kali ini. Okey, yang terakhir, semua ni soalan-soalan ni kita
pelajar-pelajar semua buat kerja rumah. Okey, buat kerja rumah, cari apa ziarahi orang sakit. Tadi kita dah sebutkan. Yang kedua, sila senaraikan adab-adab menziarahi orang sakit. Tadi mula-mula sekali dah ada 5 tadi. Itu yang paling khas. Kalau nak jawapan lain, ada dalam buku, boleh tengok. Yang terakhir, nyatakan akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Tadi apa dia? Ustaz dah bagi. Ustaz harap nanti semua buat latihan ni. Ingat balik, nanti kelas akan datang ketiga-tiga jawapan soalan yang Ustaz bagi ni. Okey. Okey, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua murid yang hadir di dalam kelas. Dan video ini kita akan berjumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.